السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في أزواجنا. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أمهاتنا. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, EJK Surau, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah kerana sampai ke bulan Sya'ban ni, tuan-tuan rahmati Allah, Allah Ta'ala masih lagi berikan kita kesihatan. Dalam bagi kesihatan, kemudian yang kedua, Allah Ta'ala bagi pula, pilih pula kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan rahmati Allah, Allah bagi hidup pula di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ada orang, tuan-tuan rahmati Allah, Allah bagi dia sakit. Hari ini dia duduk di hospital, dia tak boleh datang ke rumah Allah. Ada orang, tuan-tuan rahmati Allah, Allah bagi dia panjang umur, tetapi dia gunakan umur dia buat maksiat kepada Allah. Ada orang, tuan-tuan rahmati Allah, dia nak doa panjang umur. Ya Allah, panjanglah umur ya Allah, sampailah bulan Ramadan, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan. Hujung bulan Rejab mati, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan rahmati Allah, bila ditanyakan kepada kita, kenapa Allah bagi hidup lagi sampai ke hari ini, sedangkan betapa ramai orang yang mati. Hari-hari dengar berita dalam surat khabar, di metro, di Sina harian, Sina mingguan, Sina bulanan, Sina tahunan. Ada belaka. Hari-hari orang mati, tuan-tuan rahmati Allah. Ada yang kemalangan, jatuh bangunan, lemas, aksiden, naik di banjir, lemah di banjir. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi kita hidup sampai ke hari ini. Adakah kita hidup sebab kita ni banyak ibadat? Orang lain mati dulu sebab dia tak semayang, sebab dia tidak ibadat? Tak juga, tuan-tuan rahmati Allah. Lalu katanya ulama, Allah Ta'ala panjangkan umur kita, umur saya, umur tuan-tuan, umur ibu-ibu, pocik-pocik sekalian, kerana Allah Ta'ala nak lagi kita buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dalam dunia ni Allah Ta'ala tak buat saja-saja, tuan-tuan rahmati Allah. Allah Ta'ala tak panjangkan umur kita saja-saja. Saja aku panjangkan umur tu imam. Tak ada, tuan-tuan.
mesti ada tujuan dia. Allah jadikan makhluk ada tujuan, Allah jadikan manusia ada tujuan, Allah Ta'ala jadikan langit ada tujuan, Allah Ta'ala jadikan malaikat ada tujuan. Maka tujuan kita sebagai hamba Allah, tuan-tuan rahmati Allah, mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimi muslimat yang rahmati Allah, seharian kita dengar tanda kiamat, tanda akhir zaman, sifat dajjal, tanda-tanda orang nak mati, cerita dengar ceramah tentang mati. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, persoalan di sini tuan-tuan, adakah mereka ni sudah bersedia menghadapi hari kiamat, menghadapi hari kematian? Kalau kita tengok statistik tuan-tuan rahmati Allah, dalam kajian statistik, tuan-tuan boleh buka dalam Google lah tuan-tuan rahmati Allah. Rakyat Malaysia tuan-tuan rahmati Allah meninggalkan kefarduan sembahyang 80%. Rakyat Malaysia yang meninggalkan sembahyang. Saya jumpa dengan seorang hamba Allah, saya kata statistik ni rakyat Malaysia 80% tinggal semayang. Dia kata dekat pejabat saya ramai semayang. Allahu Akbar. Orang panggil seluruh Malaysia tuan-tuan. Kalau kira ramai semayang maghrib tadi, surau tuan-tuan pun ramai juga tuan-tuan rahmati Allah. Kita kira seluruh Malaysia tuan-tuan. Maka betapa ramainya orang yang meninggalkan sembahyang. Sedangkan sebahagian daripada sahabat Rasulullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan siapa-siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, mayat kedak dak, maka tuan-tuan rahmati Allah, hukumnya menjadi kafir, wal ayadu billah min dhalik. Jadi kafir tuan-tuan. Dia kata sebahagian daripada sahabat, awak semayang tak maghrib? Tak. Boleh menyebabkan jadi kafir. Dan yang lebih berat lagi tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, mak-mak, kakak-kakak sekalian, dia suka pula tinggal semayang. Orang sepatutnya menangis, menyesal, dia suka. Awak semayang tak maghrib tadi? Tak. Dah awak tanya dengan saya, awak semayang ke tak? Tak juga. Suka tinggal semayang tuan-tuan rahmati Allah. Dia tak nampak semayang ni usaha tuan-tuan. Dia tak nampak tinggal semayang ni satu perkara yang bahaya. Kerana sebelum kita masuk Ramadan, kita cerita dulu bab semayang. Kerana sebelum masuk bulan Ramadan, kita akan melalui bulan Rejab, yang mana bulan Rejab ni lah menerima kefarduan semayang yang asalnya 50 waktu, lalu diminta kurang menjadi 5. Tuan-tuan rahmati Allah, waktu COVID-19 dulu, kita ni dimomok-momokkan. Benda betul, bahaya. Tapi kita ni dimomok-momokkan, diwar-war-warkan. Kita masuk lift, amalkanlah 3S. Nah, kita masuk lagi kedai mamak, kenalah tangan hand sanitizer, kena pakai mask. Sambil-sambil duduk di kedai makan, orang cerita, weh dolar Nuh, jiran kampung kita sebelah kanan, 2 orang dah meninggal dunia sebab Covid. Taman ni Maduri ni 3 orang dah meninggal sebab Covid. Kita pun takut. Jadi kita kena berjaga-jaga ni, kawan kita kata. Kita pun takut. Pergi pula di surau orang cerita pula, jemaah saya ada 4 orang yang meninggal dunia pula. Jadi kita kena pakai mask, kalau boleh pakai sarung tangan, kalau boleh kita pakai hand sanitizer tiap-tiap kali nak makan.
Jadi kita pun takut ni, bahayanya COVID-19 boleh menyebabkan mati, diwawarkan, dimomok-momokkan, sehingga ada orang pakai mask satu tak cukup, 2 lapis tak cukup, 5 lapis tak cukup, kerana takutnya COVID-19. Tuan-tuan rahmati Allah, kerana perkara ni dimomok-momokkan. Bahayanya penyakit ni, boleh berjangkit dan boleh menyebabkan maut, mati. Akhir sekali pakai 5 mask tuan-tuan. Last kali mati bukan sebab kena COVID, sebab lemah. Banyak sangat pakai mask tuan-tuan rahmati Allah. Apa yang saya nak cerita tuan-tuan rahmati Allah, sembahyang kita tidak dimomok-momokkan, sembahyang kita tidak diwawarkan. Di masjid kita cerita bahayanya meninggal sembahyang, di surau kita cerita bahayanya meninggal solat, tapi kita pergi di kedai mamak, kita cerita tak dengan kawan-kawan kita bahaya. Tadi ustaz kata siapa meninggal sembahyang, sebahagian daripada sahabat mengatakan boleh jadi kafir. Aku takut tinggal sembahyang. Kadang-kadang aku lambat pun tak apa, yang penting aku sembahyang juga. Kadang-kadang aku sedar pukul 10 pagi pun tak apa, aku sembahyang juga, aku takut jadi kafir. Pergi pula tuan-tuan rahmati Allah di pejabat orang cerita, sepatutnya lagu tu. Di pejabat orang cerita bahayanya tinggal sembahyang. Perginya di surau cerita, cucu-cucu balik cuti sekolah, kita cerita dengan cucu, ingat jangan tinggal sembahyang ni kena sembahyang. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bila perkara ni dimomok-momokkan, diwar-war-war-warkan tentang bahayanya meninggal solat, baru orang kami tahu. Imam Syafi'i tuan-tuan rahmati Allah, siapa yang meninggal sembahyang, hukum dia menjadi fasik. Apa makna fasik? Khurujun anit ta'ah, keluar daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tanya awak semayang tak subuh? Dah, fasik, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau dia jawab awak semayang tidak subuh, semayang tak wajib ke atas saya, menjadi kafir wal'ayadu billah min dhalik. Tuan-tuan rahmati Allah, hari ini kita bukan nak cerita tentang diri tuan-tuan, tentang diri kita semua. Kerana kita Alhamdulillah kita semua sembahyang dah tuan-tuan rahmati Allah. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, lepas maghrib duduk pula dengar kuliah, isyaknya. Sekarang yang kita fikirkan tentang bini kita tuan-tuan, tentang anak kita, tentang cucu kita. Tekan kita tak sayang dia tuan-tuan rahmati Allah. Kita kahwin dengan bini kita, ramai orang bagi tahu mudah-mudahan til jannah, maksudnya kekal lah sampai ke syurga. Til jannah macam mana tuan-tuan? 30 tahun dah kahwin dengan bini kita tak pandai semayang, kita tak ajar. 20 tahun dah kahwin dengan kita tuan-tuan rahmati Allah, bini kita tak pandai baca Quran, kita tak ajar. Itu bukan til jannah tuan-tuan, itu til punuh tuan-tuan rahmati Allah. Ini yang kita bimbang tuan-tuan. Kerana bila kita duduk di alam barzah tuan-tuan rahmati Allah, jadi siapa yang boleh bantu? Allah Ta'ala bagi tahu, yauma yafirru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tak ada siapa yang boleh bantu kita. Mereka berlari tuan-tuan, bukan berjalan, berlari meninggalkan kita. Kita panggil pak kita daddy, daddy kata no way, tu daddy lari. Kita panggil mak kita mami, mami lari juga. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi peneman ialah amal ibadat yang tuan-tuan buat, puan-puan buat, ibu-ibu buat, saya buat. Inilah yang akan menjadi peneman esok di alam barzakh. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan, Allah bagi gambaran kepada Rasulullah.
ada satu kumpulan satu kumpulan, dia ambil batu tuan-tuan, dia pecahkan kepala dia sendiri. Dalam dia pecah, dia rasa sakit. Aduh, dia menangis tuan-tuan, sakit. Muka dah tak handsome, menangis pula lagi dah tak handsome tuan-tuan. Ambil lagi batu, aduh, hancur kepala. Allah bagi elok balik kepala dia. Lalu dia ambil lagi batu besar, dia hentak lagi, aduh. Lalu kata Nabi Muhammad kepada Jibril, wahai Jibril, siapakah kumpulan ini wahai Jibril? Lalu kata Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, inilah di antara umat kamu yang beratkan kepala mereka untuk sujud kepada Allah, yakni mereka meninggalkan salat, mereka meninggalkan sembahyang. Maka inilah gambaran Allah Ta'ala tunjuk kepada mereka, mereka pecahkan kepala mereka sendiri. Tuan-tuan rahmati Allah, sebab itulah Allah bagi kita bulan Sya'ban. Mudah-mudahan masuk bulan Ramadan kita boleh menjadi orang yang lebih baik. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan rahmati Allah, la'allakum tattaqun. Dengan kamu berpuasa tadi, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana bila perut kita lapar, nafsu kita kenyang. Bila nafsu kita kenyang, tuan-tuan rahmati Allah, bila kita kenyang, nafsu kita pula lapar. Maka tuan-tuan rahmati Allah, sebab tu kalau kita puasa perut kita lapar, nafsu kita tak nak bercakap dah. Tak ada dah nafsu nak bercakap mana. Bini kata, abang, oh abang, nanti abang hari raya abang, langsing ni kita nak kena tukar lain abang. Kita tukar yang bling 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 macam itu. Kemudian abang, sopan ni abang. Bini dia banyak bercakap sebab bini dia tak puasa, uzur. Dia kena puasa. Jadi dia puasa, nafsu dia jadi kenyang, tak larat nak bercakap. Dia jawab apa kat bini dia? Okey. Ya. Begitu juga tuan-tuan rahmati Allah, Makcik Leha berjumpa dengan Makcik Minah, baru balik ke pasar. Biasa kalau selain bulan Ramadan bersembang, datang daripada mana? Daripada pasar, katanya Makcik Leha. Oh pasar, ulang ni harga mahal kan? Oh gini. Oh mi pun gini. Betul. Sebab tidak berpuasa. Cuba kalau puasa, tuan-tuan rahmati Allah, sampai ke rumah beli makanan lauk untuk buka puasa, orang pun tegur assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk rumah tak larat nak bercakap. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan tuan-tuan, dengan kedatangan Ramadan, tuan-tuan rahmati Allah, ramai di antara mereka-mereka yang tak salat menjadi salat. Tapi itulah mentaliti masyarakat kita, tuan-tuan. Dia tengok benda yang jarang-jarang berlaku, dia nak buat. Contoh, sebab apa sembahyang Jumaat ramai? Bila kita tanya, dia akan jawab, halah, sembahyang Jumaat kan seminggu sekali. Itu jawapan dia. Bila kita tanya, tuan-tuan rahmati Allah, kenapa ramai datang sembahyang raya? Halah, sembahyang raya kan setahun 2 kali. Begitu juga dengan sembahyang tarawih, tuan-tuan. Bila kita tanya kenapa awal-awal Ramadan ramai, halah, kita baru dapat rasakan Ramadan pertama, ujung-ujung tak pergi pun tak apa. Pula tu yang tuan-tuan rahmati Allah, kita kena ubah, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan bulan Ramadan, tuan-tuan, disebutkan sebulan bulan Ramadan tu supaya menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana tuan-tuan rahmati Allah,
Bila bukan bulan Ramadan, kita banyak masa ke tempat lain. Lebih-lebih lagi kita pencin dah. Lepas subuh mana? Kopi. Lepas zuhur mana? Minum kopi. Lepas asar mana? Teh tarik. Tapi bila bulan Ramadan, tuan-tuan, kita banyak masa. Nak pergi kedai makan pun tak boleh puasa. Jadi mudah-mudahan dengan sebab itulah, lepas subuh kita banyak masa sikit iktikaf di masjid. Lepas zuhur banyak masa sikit duduk di masjid sambil-sambil tu baca Quran. Inilah yang nak mengajar kita supaya menjadi orang yang baik. Dalam masa yang sama, jangan tinggal ajak bini kita, anak kita, saudara mara kita. Dia 4 perempuan, tuan-tuan rahmati Allah. Dia akan tarik balik kita masuk dalam api neraka. Pertama, mak kita. Nanti mak kita akan dakwa kita. Ashraf, dulu Ashraf tak ajar mak semayang. Mak tengok awak keluar masuk pergi surau, awak tak ajak mak, tak bagi tahu mak, dakwa esok. Yang kedua, bini kita. Bini kita akan dakwa juga kita, tuan-tuan rahmati Allah. Abang ingat tak abang? Dulu abang janji sebelum kahwin abang nak ajar saya Quran. Tapi bila abang dah kahwin dengan saya, abang pergi seorang je. Abang tak ajak saya, tak guna punya abang. Kat akhirat kata gitulah. Dekat dunia tak apa. Tak apalah abang pergilah dulu. Saya duduk di rumah. Saya tak update lagi TikTok ni. Kejap lagi saya pergi. Tapi dekat akhirat, tuan-tuan rahmati Allah, semua tu dia tak bagi tahu dah. Yang penting dia nak selamatkan diri dia. Dia dakwa kita. Abang ingat tak abang? Saya kata dia dengan abang, sebelum kahwin saya tak pandai solat. Jadi saya kahwin dengan abang supaya abang ajarkan saya solat. Maka tuan-tuan rahmati Allah, itu baru seorang bini. Kalau 2 orang tuan-tuan, sudah. Bini kata abang dulu abang tak ajar. Bini kedua kata abang dulu abang tak ajar. Bini ketiga pula abang dulu abang tak ajar. Padai muka. Maka tuan-tuan rahmati Allah, esok-esok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala belaka. Sebab tu Allah Taala bagi tahu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, kita sayang bini kita bukan dalam dunia saja. Dalam dunia kita sayang bini kita, kita bagi sebulan 2,000, sebulan 3,000, sebulan 4,000, sebulan 5,000, kerana kita sayang bini kita. Dia nak emas, kita bagi emas. Dia nak pasu, kita bagi pasu. Dia nak TV baru, kita bagi TV baru. Tapi dia tak nak pula madu. Beratlah tuan-tuan rahmati Allah. Kalau dia nak, kita boleh bagi. Tapi dia tak nak. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bahagian dunia. Untuk dia bahagia dalam dunia. Tapi macam mana tuan-tuan kita nak bahagiakan bini kita apabila duduk di negeri akhirat? Tak lain tak bukan ajarkan ilmu agama. Bila ada ilmu agama, dia boleh buat ibadat. Bila dia buat ibadat, ibadat akan menjadi peneman di dalam kubur, di alam barzakh. Yang ketiga tuan-tuan rahmati Allah, adik perempuan kita, kakak kita, dia akan tanya juga. Dan yang keempat tuan-tuan rahmati Allah, anak perempuan kita. Ini berat tuan-tuan. Zaman-zaman muda lah ni tuan-tuan rahmati Allah. Kalau tuan-tuan tengok di media, di surat khabar, yang buat benda-benda yang tak elok, kebanyakannya umur 16, 17, 18, 12 tahun pun ada tuan-tuan rahmati Allah. Maka tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, takkan kita nak penjara dia dekat dalam rumah. Masuk awak duduk dalam rumah, saya kunci pintu, ayah kunci pintu. Jangan bergaul dengan orang, takut nanti awak buat benda tak elok. Takkan kita nak gari tangan dia tuan-tuan rahmati Allah. Tetapi Rasulullah dah ajar dah kepada kita tuan-tuan,
supaya didik anak kita 7 tahun suruh dia semayang, 10 tahun tak semayang kita rotan. Tu kesilapan kita. 17 tahun kita suruh semayang, terbalik pula kita. Besok lusa nak kahwin baru kita paksa dia semayang. Ashraf, awak semayang lah, esok lusa ni awak nak menikah dah, jadi lepas menikah tu jangan lupa kahwin. Okey mak, ya mak, tipu. Sebelum kahwin ya lah, lepas kahwin dak belaka, tuan-tuan rahmati Allah. Maka sebab tu Rasulullah suruh dah, Rasulullah dah bagi panduan dah. 7 tahun suruh semayang, 10 tahun pukul kalau dia tak semayang. Sebab tu tuan-tuan datang ke surau, datang ke masjid, tengok cucu sedang bermain di rumah, pegang tangan cucu, bawa datang ke masjid. Takut dia bising ustaz. Dah, dia bising ikut dia lah, main kat luar. Jangan dia ganggu tu imam sudah. Tu imam tengah baca wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Cucu kita membising wow. Tu imam pun tak ingat nak sambung ayat. Last sekali, lakum dinukum waliyadinu. Mula dengan wadduha bin dengan kuliah kafirun. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, jangan ganggu dah. Dia nak main bola ke nak main apa ikut dia. Nanti lama-lama dia akan tengok, oh atuk aku solat, oh solat macam gini, oh tidak lagu ni. Anak saya 2 tahun, tuan-tuan rahmati Allah, saya pun tak pernah ajar, tak pernah sebut pun dekat depan dia sebut. Tak. Tapi bila saya semayang Allahu Akbar, dia duduk sebelah, wabar. Serupalah dengan tuan-tuan rahmati Allah. Dalam TV budak-budak boleh menyanyi. Sebab apa? Sebab dia ajar waktu kecil-kecil lagi. Bila tanya, anak tuan ni umur 3 tahun dah boleh nyanyi ni, adakah tuan-tuan ajar? Ya, saya waktu dia lahir tu saya nyanyi dah kepada dia lagu Siti Nurhaliza. Maka barulah makin lama makin pandai tuan-tuan. Maka begitu jugalah anak kita, tuan-tuan rahmati Allah, ibarat seperti mana pokok. Waktu kecil kita boleh pindah. Tuan-tuan nak ikat dia, bagi dia corner ke kanan, dia boleh ikut tuan-tuan corner ke kanan. Tuan-tuan nak ikat pokok tu, bagi dia menjela ke kiri, tuan-tuan gulung dia boleh menjela ke kiri, tuan-tuan rahmati Allah. Tapi dan dia dah besar, tuan-tuan rahmati Allah, tak boleh, melainkan kena tebang, tuan-tuan rahmati Allah. Maka begitulah anak, tuan-tuan. Anak pun makhluk juga. Maka mengikut di atas ayah, di atas mak, tuan-tuan rahmati Allah. Kalau kita boleh didik dia berkona ke kanan untuk ibadat, untuk kebaikan, insya-Allah. Kerana Allah Ta'ala bagi jaminan lah, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Mereka-mereka yang solat ni, tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah tidak akan buat perkara-perkara keji dan juga munkar. Terbuat juga, minta taubat, minta ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha pengampun lagi Maha mengasihani. Itulah Allah Ta'ala. Buatlah dosa banyak mana itu, tuan-tuan rahmati Allah, bila kamu minta ampun kepada Allah, Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa kamu. Masalahnya tuan-tuan rahmati Allah, bila kita tegur awak ni dosa, dilawan, dok ni bukan, dok buat lagi, dilawan lagi. Allahu Akbar. Tuan-tuan rahmati Allah, apa sebab mereka tak nak mengikut apa yang Allah Ta'ala suruh? Mak mereka milik Allah, ayah mereka milik Allah, bahkan diri mereka milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. La hawla. Allahu Akbar, Allah. La ilaha illallah, Allahumma rabbana lida'adita muslim qiyamatu sila Muhammadin wa sallallahu syarafu wa darajatan ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan rahmati Allah, bila masuk isyak ni mood kita tukar lain sikit lah ni. Mood apa? Mood dia bila lah Ustaz nak berhenti pula isyak ni. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, sebagai kesimpulan lah tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam bulan Ramadan juga mengajar kita ni akan mendatang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai bulan Ramadan insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, bulan Ramadan yang mendatang, di antara hikmah disuruhkan kita berpuasa ialah kita tengok orang lain yang susah, maka kita merasai kesusahan dengan kita berpuasa. Selama ni apa yang kita nak makan semua kita boleh order, walaupun tak keluar daripada rumah, yang penting ada duit. Nah, kita boleh order Food Panda, Grab Food, Lala Move. Kalau tak ada juga, kita kena move on lah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada kala mereka jangan cakap nak order di Grab Food, mereka nak beli beras pun tak mampu. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, dengan sebab bulan Ramadan ni lah mengajar kita supaya tengok orang lain yang susah, dapat kita membantu mereka. Dalam satu hadis yang lain tuan-tuan rahmati Allah, Nabi kata siapa yang tolong dua golongan ni, dia ibaratkan seperti buat ibadat sepanjang malam. Siapa dia? Pertama, orang fakir miskin. Yang kedua, ibu tunggal ataupun panggil sebagai janda. Dia tolong orang fakir miskin, tak ada duit, tak ada makan, dia bagi duit. Tak ada baju, dia bagi beli baju, tolong orang fakir miskin. Maka dia boleh pahala seperti mana dia buat ibadat sepanjang malam.
Yang kedua, dia tolong ibu tunggal, janda-janda. Tapi dia tolong kerana Allah Ta'ala lah tuan-tuan. Ni, tolong tu ikhlas, niat tu kerana Allah Ta'ala. Kenapa martabat ibu tunggal ni sama dengan orang miskin ni? Dia punya ganjaran. Kerana dulu isteri-isteri dia minta tolong dengan suami dia. Abang, gula habis. Abang, beras habis. Abang, tepung habis. Dia minta macam gitulah. Cukup bulan botak kepala suami, cukup tahun meninggal suami, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, siapa yang tolong ibu tunggal, orang fakir miskin, maka banyak ganjaran-ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Sebab tu tuan-tuan, ada kenduri kahwin yang haram kita pergi. Biasa kita kena pergi nak, tapi haram kita pergi kenduri kahwin ni. Kalau dia buat syarat, kita hanya menjemputkan VVIP, orang yang have saja. Orang kaya, orang miskin kita tak jemput. Maka haram kita pergi kenduri kahwin ni, tuan-tuan rahmati Allah. Tak boleh kita pergi kenduri kahwin ni, tuan-tuan. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad SAW menjaga orang-orang yang miskin, tuan-tuan rahmati Allah. Dan tuan-tuan kena ingat, kita kaya pun diuji oleh Allah, kita miskin pun diuji oleh Allah. Dengan kekayaan Allah Ta'ala nak uji kamu. Kamu ingat tak Allah Ta'ala yang pemberi rezeki? Kamu sombong tak dengan kekayaan kamu? Adapun orang miskin, Allah uji dia. Dengan kemiskinan kamu minta dengan siapa? Dengan kemiskinan kamu bersabar ataupun tidak bersabar? Maka tuan-tuan rahmati Allah, semua duduk dalam keadaan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bak kata perpatah, tuan-tuan rahmati Allah, tak ada bumi yang tak kena hujan. Maka bila hujan turun, maka semua bumi dibasahi oleh hujan tersebut. Begitu juga manusia, tak ada manusia yang tidak dikenakan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala nak tengok dengan ujian yang aku bagi, kamu lebih dekat dengan aku ataupun kamu lebih jauh daripada aku. Mudah-mudahan tuan-tuan rahmati Allah, tazkirah kita pada malam ini memberi manfaat, memberi kebaikan kepada kita untuk terus istiqamah dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah silap, terkasar bahasa, terguris hati, saya mohon maaf. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin.